Syaman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai juga 3 jam saya tunggu. 3 jam? Apa cerita? Cik Man. Kami datang naik unta tadi. Unta! Okey, kenapa? Apa masalah? Abang tahu saya ada berniaga kereta. Kereta? Okey. Dia pula ada berniaga biawak. Biawak, okey. Sekarang ni ada market baru untuk pelancongan, Cik Man. Apa kaitan dengan kereta? Apa kaitan kereta dengan biawak? Bawa pelancong, naik kereta sambil belai biawak. Okey, so apa yang saya boleh bantu? Sekarang ni kami rasa industri saya dengan industri dia kena bergabung, Cik Man. Bergabung? Macam joint venture lah. Kejap. Korang tahu tak apa benda joint venture ni? Joint venture, Cik Man. Kedai dia sebelah kedai saya. Sambung joint venture. Syarikat A adalah syarikat berkenaan dengan IT. Syarikat B pula adalah syarikat berkenaan tentang operasi. And there is a demand in the new market segment. Dan penggabungan dua syarikat ini akan boleh memenuhi pasaran baru. Dan itu dipanggil sebagai joint venture. Hi, this is Akmal SK. Here's my legal talk. Sebelum saya teruskan lagi, saya nak pesan kepada anda, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe kerana respon anda penting bagi kami. Ramai orang selalu bercakap dalam masyarakat kita ataupun dalam bisnes komuniti, JV, joint venture, JV. Tetapi, faham tak apa maksud joint venture? Joint venture ataupun usaha sama adalah perusahaan komersial di mana dua perusahaan ini untuk mengembangkan daripada company resources dan juga daripada segi aspek pemasaran. And that is why when I talk about joint venture itu sendiri are normally formed in the circumstances where business lack of resources, capital or even knowledge. And you must understand the main purpose is actually to enter new market or to cater the new segment. Dan kena faham apabila di dalam usaha sama ataupun JV, setiap peserta ataupun the stakeholder will be responsible ataupun bertanggungjawab ke atas profit, loss maupun cost. Walau bagaimanapun, kita kena faham usaha sama ini adalah entiti yang berbeza di antara the stakeholder dan juga usaha sama itu sendiri. So, nak mudah faham seperti mana yang telah diterangkan tadi, joint venture akan ditubuhkan di dalam keadaan yang mana apabila perniagaan itu kekurangan daripada segi modal, kekurangan daripada segi teknologi dan sebagainya untuk kita nak memenuhi kehendak pasaran. Untuk memahamkan tentang perspektif joint venture ataupun usaha sama ni, kita kena faham ada dua, incorporated joint venture dengan unincorporated joint venture. Apa maksudnya? Untuk menerangkan tentang incorporated joint venture, kena faham betul-betul yang mana yang pertama, ianya diperbadankan di dalam Limited Liability Partnership ataupun LLC. Kedua, pernah dengar tak perkataan SPV, Special Purpose Vehicle, yang mana dua syarikat yang telah tertubuh digabungkan dalam satu syarikat baru, dan itu adalah joint venture. Now, kita nak bercakap tentang unincorporated joint venture. Ini yang ramai orang tak faham. Yang pertama, kita nak bercakap tentang unincorporated joint venture, ianya melibatkan terhadap contractual basis. Yang kedua, ianya memfokuskan bahawasanya terdapat kelompangan daripada two legal separate entity. Dan yang terakhir, ianya 100% bersandarkan daripada perjanjian yang termeterai. Apakah struktur undang-undang apabila bercakap tentang joint venture? Yang ini yang ramai salah faham. Tiada apa lagi yang diperlukan di dalam struktur perundangan apabila memfokuskan pada JV, hanyalah dokumentasi serta perjanjian yang telah termeterai di antara dua belah pihak. Apakah terma-terma yang selalu akan ada di dalam perjanjian usaha sama ataupun di dalam joint venture agreement ini sendiri? Antaranya, yang pertama, the nature of the business must be spelled out. Number two, it has to be the purpose of this agreement is being created.
Yang ketiga, kita kena faham tentang the parties contribution. Dan yang paling penting sekali, pointer di dalam joint venture agreement ataupun perjanjian usaha sama ini adalah berkenaan antaranya lagi profit, loss and even the liability. Macam mana ianya akan diagihkan? Bagaimana profit itu akan diagihkan? Dan pointer seterusnya, ini selalu berlaku apabila kebanyakannya mereka yang berniaga terlepas isu tentang pandangan ini, iaitu the control decision maker. Who is controlling the company, right? Adakah ianya dinyatakan ataupun tidak? Ianya wajib dinyatakan supaya terdapat satu entiti yang akan mula mendominasi syarikat tersebut. The best part berkenaan pointer seterusnya adalah, pernah tak terfikir untuk kita meletakkan seperti klausa intellectual property? Siapa yang akan mengawal selia ataupun mengawal sepenuhnya tentang hak IP intellectual property ataupun cap dagangan di dalam syarikat tersebut? Antara pointer yang penting ataupun klausa yang penting perlu dinyatakan adalah the exit strategy. Kenapa? Kerana untuk memastikan antara kedua belah pihak ini mempunyai satu ruang sama ada untuk terminate the agreement itu sendiri ataupun memang mempunyai satu klausa yang membenarkan dalam satu tempoh masa untuk keluar daripada perjanjian usaha sama tersebut.